Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review. Hari ni Izzat nak buat sedikit perbahasan mengenai episod 1 Ultraman Decker. Ya, Izzat tahu memang dah agak lambat. Episod 1 dia dah keluar 9 Julai, tapi hari Selasa baru Izzat bahas. Tapi tak menjadi masalah. So sebelum Izzat mula bahas tu, kita ke intro dululah. Okey, sebelum Izzat bahas lebih selanjut lagi, Izzat minta korang semua yang belum tonton lagi Ultraman Decker episod 1 ni, korang pergi tonton dulu Ultraman Decker episod 1 ni dekat channel Suburaya Production. Kita hargai usaha Suburaya ni selaku pembuat siri Ultraman. Sebab kalau tak ada diorang ni, tak adalah terhasilnya siri Ultraman Decker ni. So kita support diorang dulu. Pastikan korang dah tengok siri Ultraman Decker episod 1 dekat channel orang tu, barulah korang patah balik ke channel Izzat ni untuk dengar Izzat membahas pasal siri Ultraman Decker ni. So jomlah kita mula. Episod 1 Ultraman Decker dibukakan dengan suasana di planet Marih. Suasana di planet Marih waktu tu tenang je, tapi tiba-tiba Spear menyeram. Dia mula melakukan serangan diorang di planet Marih. Habis je insiden penyerangan Spear di planet Marih tu, kita diperlihatkanlah dengan suasana di bumi, di mana main karakter kita iaitu Asumi Kanata ni menjalani rutin harian dia seperti biasa, iaitu dia membantu datuk dia di kedai keropok nasi milik atuk dia tu. Dan kita pun dapat lihatlah macam mana interaksi antara Asumi ni dengan pelanggan dia. Dan satu scene menarik bagi Izzat adalah bila ada seorang nenek ni datang ke kedai tu sebab nak beli dia punya keropok nasi. Dan nenek tu pun memberitahu yang dia nak ke planet Marih sebab nak tengok cucu dia dilahirkan di situ. Dan bagi Izzat sini menarik adalah sebabnya kita dapat tahulah macam mana keadaan di bumi selepas tu. Kiranya macam perjalanan daripada bumi ke Mars tu dah macam perjalanan kita nak ke satu tempat dengan menaiki kereta. Dan sebelum ni nak pergi ke planet Marih tu adalah satu benda yang luar biasa. Tapi dalam keadaan sekarang ni, dalam cerita Ultraman Decker ni, nenek ni nak pergi tengok cucu dia dekat planet Marih tu dah boleh diibaratkan macam perjalanan daripada bumi ke Marih tu bukan lagi benda baru, dia dah jadi macam satu kebiasaan lah. Kita kemudian pula berlanjut ke opening Ultraman Decker yang berjudul Wake Up Decker yang dinyanyikan oleh Screen Mode. Dan tajuk untuk episod pertama ni adalah Hari Serangan. Dan wartawan tu pun mengatakan bahawa diorang ni akan membangunkan koloni yang baru dekat planet Marih tu nanti. Ini menunjukkan yang koloni yang kita tengok dekat Ultraman Trigger tu sebenarnya adalah koloni yang pertama, dan koloni yang baru tu akan dibangunkan dengan segeralah. Kita pun diperlihatkan dengan beberapa orang pelajar dari yang akan pergi ke planet Marih ni sedang membantu jadi pengawal keselamatan lah di kawasan tu. Kita pun diperkenalkan lah dengan kapten guard side kita iaitu Taiji Murahoshi. Taiji Murahoshi ni adalah seorang pengetua di sekolah latihan TPU, dan waktu tu pun dia berjumpa lah dengan Kaizaki Sawa iaitu waifu Izzat ya. Dan dia pun bersembang lah dekat situ. Dan diorang ni pun saling bertanya lah macam mana keadaan masing-masing apa semua tu. Sawa ni pun memandangkan dia ni bekerja dekat Monster Department ataupun Monster Research Center, tak silap Izzat. Dia bekerja dekat Monster Research Center. Dia memaklumkan bahawa dana dia ni telah pun dipotong dengan begitu banyak. Sebabnya dah 7 tahun berlalu sejak insiden Ultraman Trigger menyelamatkan bumi. Raksasa pun dah tak muncul dah lepas sejak 7 tahun tu. Jadi kenapa dia nak keluarkan dana kan? Sebab raksasa dah tak muncul, kenapa pula dia nak keluarkan dana untuk mengkaji raksasa? Jadi sebabkan tu dana dia orang tu sentiasa dipotong. Taiji Murahoshi ni pun menjelaskan bahawa yang Nurse Daisy dan juga Guards Falcon ni telah pun dikawal menggunakan Artificial Intelligence ataupun AI, di mana dia dikawal secara automatik dan dia tak perlu lagi dah dikawal secara manual. Maknanya ada pilot ke apa ke, tak perlu dah. Dia memang akan dikawal secara automatik sahaja. Sumi ni pun tibalah dekat Sorafune Spaceport tu, dan dekat situ dia bertemulah dengan waifu korang iaitu Ichika Kirino. Dia pun memberitahulah yang dia menghargai tugas dia ni dalam menjaga security dekat kawasan tu, dan dia pun menawarkanlah keropok beras kat situ. Dia pun menjelaskanlah yang mak bapak dia pun berada dekat planet Marih, dan dia pun memberitahu bahawa mak bapak dia ke planet Marih kerana pergi bercuti. Bila Asumi ni pun menawarkan untuk beri keropok beras tu, Ichika tu menolaklah sebab dia sedang bertugas. Tapi Asumi ni tak mengalah, dia suruh lagi Ichika tu ambil sampailah Ryumo ni pun datang dan meleraikan apa yang berlaku tu. Dan dia pun menyuruh Ichika ni untuk menyambung tugas dia balik. Berlakulah orang kata satu berita tergempar lah, di mana Red City di planet Marih telah pun diserang oleh sesuatu benda yang aneh.
Dan benda tu mengejutkanlah orang-orang yang berada dekat situ. Dan pada ketika itulah King Sphere muncul dekat situ. King Sphere ni dia tak muncul satu je, tapi dia muncul dekat berbagai negara. Antara negara yang menerima keserangan Sphere ni adalah macam negara Sydney yang terletak di Australia, New York di United States of America, Giza di Egypt dan juga Paris di France turut menerima ancaman daripada Sphere ni. Ini menunjukkan bahawa dekat Sidang Ultraman tak adalah dia Jepun je kena serang, tapi semua negara kena serang dengan Sphere ni. Dan pada ketika itu Sphere ni pun menghantarlah koloni Sphere Soldier untuk menyerang bumi. Taiji Murahoshi yang dapat tahu tentang benda tu pun mengarahkan Ryumon dan beberapa orang yang lain tu untuk membantu mengevakuasi orang-orang ni ke tempat yang selamat, termasuklah Asumi Kanata tu tadi. Jadi tengah Asumi ni dalam perjalanan nak ke pusat evakuasi tu, tengah Asumi nak pergi ke situ, tiba-tiba dia dengar orang minta tolong. Dan dia dapat tengok ada seorang perempuan ni terperangkap di bawah runtuhan tu, dan dia pun cubalah membantu. Perbuatan Asumi tu disaksikan oleh Ryumon dan Ichika. Dan Ryumon ni pun marahlah pada Asumi, kenapa dia masih dekat sini sedangkan dia dah perintahkan dekat Asumi tu untuk pergi ke pusat evakuasi. Asumi pun beritahu yang ada orang terperangkap dekat situ. Jadi Ryumon, Ichika pun membantu Asumi untuk mengeluarkan orang tu. Taiji Murahoshi ni pun menyaksikanlah usaha Ryumon, Ichika dan Asumi ni untuk membantu orang tu. So dia dengan beberapa orang pegawai dia pergilah bantu dia dengan menembak Sphere tu. Dan pada ketika itu King Sphere telah pun mengutuskan satu raksasa dengan gelaran The Dynamic Fusion Monster, iaitu Spherosaurus ke bumi. Dan Spherosaurus pada ketika itu pun menggunakan kuasa gelombang dia lah. Dan kuasa gelombang yang dikeluarkan oleh Spherosaurus ni bukan sahaja menghancurkan benda-benda di sekeliling dia, tetapi menyebabkan electromagnetic interference yang menyebabkan Guts Falcon dan Nurse Destiny tidak dapat berfungsi dan terhempas kat situ. Setelah dia ni berjaya menyelamatkan perempuan tu tadi dan menghantar perempuan tu ke pusat evakuasi, Murahoshi dan beberapa orang pegawai terus-terusan diserang oleh Sphere. Dan pada ketika itu, dua orang pegawai yang membantu Taiji Murahoshi ni telah pun ditelan oleh Sphere. Dan iaitu Ichika pun nyaris menjadi mangsa. Melihatkan keadaan yang tak terkawal lagi, Kapten Taiji pun mengatakan yang dia ni perlu berundur dengan segera. Dan pada ketika itu Asumi ni pun menawarkan diri dia untuk memancing perhatian Sphere. Dia pun mengambil senapan yang tak mempunyai magazin tu, dan entah macam mana senapan yang tak ada magazin tu boleh menembak Sphere. Sambil dia menembak tu, sambil itulah dia marah. Dia kata dekat Sphere tu jangan membuat bumi ni macam tempat diorang. Dan juga dia pun cakap dekat Sphere tu jangan merendah-rendah pada manusia bumi. Tengah-tengah Asumi pergi menyerang Sphere tu, tiba-tiba satu Sphere ni pun menangkap Asumi. Dan dia ni pun mengirakan Asumi dah matilah. Tapi di dalam Sphere tu Asumi ni telah pun menyatakan siapa diri dia, iaitu dia adalah Asumi Kanata. Dan pada ketika itulah satu siluet berbentuk humanoid cahaya telah pun muncul. Dia kemudian memberitahu nama dia adalah Decker. Dan dia pun berikan Asumi D-Flasher dan juga sekeping kad Ultra Dimension, dan memberitahu Asumi ni untuk menggunakan kad tu untuk dia berubah. Dan pada ketika itulah scene ini terjadi. Kagayake, 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 Flash! Decker! Bila dia dah berubah menjadi Ultraman Decker tu, Spherosaurus pun menghantarlah Sphere Soldier ni untuk menyerang Ultraman Decker. Dan Ultraman Decker pun menyerang dan menghabiskan kesemua Sphere Soldier. Dan apa yang Izzat boleh cakap ke, Izzat memang sangat suka dengan pertarungan di antara Ultraman Decker menentang Sphere Soldier ni. Pertukaran daripada CGI ke suit actor tu bagi Izzat cukup cantik. Dan shot sewaktu Ultraman Decker ni bertarung dengan Sphere tu bagi Izzat memang sangat cantik. Setelah menghabiskan Sphere Soldier, Ultraman Decker pun pergilah bertarung dengan Spherosaurus. Ultraman Decker pun mengalami kesulitan lah dalam menghadapi Spherosaurus ni. Tapi walaupun menghadapi kesulitan, Ultraman Decker berjaya jugalah mengalahkan Spherosaurus ni dengan menggunakan Sergeant Kosan-nya. Dan selepas Spherosaurus berjaya dikalahkan, Ultraman Decker ni dapat melihat kat luar angkasa yang Sphere ni sedang mencipta sebuah kubah untuk meliputi bumi ni. Ultraman Decker pun pergilah ke angkasa untuk menggagalkan rancangan Sphere. Dan bila dia sampai dekat atmosfera bumi tu, dia dapat tengok lagi yang Sphere Soldier berada lagi kat situ. Sphere Soldier pun mulalah menyerang Ultraman Decker. Dan Ultraman Decker ni pun bertarung sekali lagi lah dengan Sphere Soldier. Habis dia bertarung dengan semua Sphere Soldier, kemudiannya cuba mendekati King Sphere. Tetapi malang tidak berbau.
kubah milik Spear telah pun berjaya meliputi bumi dan menyebabkan Ultraman Decker tercampak semula ke bumi kerana kehabisan tenaga. Dan bila dia sampai ke bumi, dia telah pun kembali ke dalam wujud human host dia, iaitu Asumi Kanata. Dan bila Asumi ni terjaga, dia tengok Ultra Deflation milik dia ni sudah pun mula menghilang. Tapi yang masih tinggal hanyalah card holder dia je. Dan waktu tu Hijimura Hoshi bersama Ryumon dan Ichika pun pergilah melihat Asumi ni. Dan orang pun tanyalah macam mana Asumi ni boleh terselamat. Tapi Asumi ni cakap di sini pun dia tak ingat. Dan Ryumon pun Asumi kerana tindakan Asumi yang cukup terburu-buru tu. Tapi Hijimura Hoshi ni menegurlah sikap Ryumon tu. Tetapi dalam masa yang sama juga dia memberi nasihat kepada Asumi ni tadi. Dia kata menyelamatkan orang tu adalah benda yang bagus, tapi Asumi ni perlu menjaga diri dia juga. Dan dia memberitahu pada Asumi kalau Asumi ni ada niat untuk melindungi manusia, hubungilah dia. Dan dia pun meninggalkan Asumi dekat situ. Dan kemudian pun diperjelaskan lah makhluk yang menyerang bumi tu ada dipanggil sebagai Spear. Dan dia pun maklumkan kubah Spear tu telah pun menyebabkan tak ada orang boleh pergi keluar angkasa. Dan tak ada juga orang daripada planet Marikh nak balik ke bumi pun dah tak boleh lagi dah. Melihatkan keadaan tu, Atok kepada Asumi ni bercakaplah dekat Asumi ni yang supaya Asumi ni tak perlu risaukan dia. Dia pun menyuruh Asumi ni buatlah apa benda yang dia rasa betul. Dan Kapten Taiji pun menyatakan yang sebelum pelajar-pelajar dekat situ akan dihantar ke angkasa untuk membangunkan koloni baru. Tetapi disebabkan diorang punya bumi tu dah diliputi dengan Spear, jadi diorang ni terpaksa stay dekat bumi ni. Dan diorang ni pun akan dilatih di bawah monster department lah untuk menghadapi serangan Spear. Dan kemudian dikejutkan dengan satu suara. Dan diorang memang kenal sangatlah siapa suara tu. Orang baru yang menyertai pasukan itu adalah Asumi Kanata. Dan siri pun habis. Apa yang Izzat boleh cakapkan lepas Izzat menonton episod 1 Ultraman Decker ni adalah Izzat sangat berpuas hati lah. Kalau comparekan dengan Trigger dulu, Izzat rasa Ultraman Decker ni jauh lebih baik daripada Ultraman Trigger. Pacing dia bagi Izzat sangat okey, tak terlalu rushing, tak terlalu perlahan sangat lah. Bagi Izzat dia punya ni sedang-sedang je lah. Fighting scene yang disajikan untuk episod ni memang sangat bagus. Dia punya drama memang bagus, dia punya CGI pun memang bagus. Terutama sekali bila CGI sewaktu Guts Falcon dan juga Nurse DC ni bertarung dengan Spear Soldier. Dan juga bila Ultraman Decker ni bertarung dengan Spear Soldier juga. Dia punya pertarungan bagi Izzat cukup okey. Lakonan Izzat rasa tak ada apa-apa yang Izzat boleh komplain. Sebab bagi Izzat lakonan diorang semua bagus. Izzat sangat suka dengan karakter Asumi Kanata ya. Membuatkan kita suka dengan karakter dia tu adalah kerana sifat dia ni untuk melindungi manusia. Dan itu je kot Izzat boleh cakapkan untuk episod 1 ni. Bagi Izzat episod 1 ni cukup bagus, cukup enjoyable. Kalau nak bagi bintang, Izzat akan bagi episod 1 ni 45 bintang. Dari segi grade pula, Izzat akan bagi grade cerita ni adalah A. Dan Izzat rasa itu saja kot yang Izzat nak cakap tentang episod 1 Ultraman Decker. Kalau korang dah tengok episod 1 Ultraman Decker, apa pendapat korang? Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat Review. Dan itu sajalah, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye.